Malasnya. Nak buat apa ya hari ni? PKP pula. Dah tak boleh keluar rumah. Alamak, saya terlupa. Banyak lagi baju-baju yang saya tak lipat dan kemas. Jom kita kemas almari baju. Hai, murid-murid cikgu dia. Hari ini kita akan belajar satu lagi tajuk dalam buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 iaitu muka surat 59. Pada hari ini kita akan belajar tajuk menjaga kebersihan almari baju. Pada hari ini juga kita akan belajar tentang kata arah. Murid-murid telah bersedia? Jom kita mulakan kelas kita. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 5.1.4 memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks iaitu kata arah. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid dapat pertama, menyatakan konsep kata arah dengan betul. Kedua, menyenarai dan menggunakan 4 kata arah mengikut konteks dengan betul. Ketiga, membina 4 ayat menggunakan kata arah dengan betul. Murid-murid tahu apa itu kata arah? Kata arah ialah perkataan yang digunakan untuk menyatakan kedudukan, hala atau jurusan. Kata arah biasanya dahului dengan kata sendi nama. Contoh kata arah ialah atas, bawah, tepi, hadapan. Berikut merupakan antara contoh kata arah yang lain. Antaranya ialah samping, kiri, kanan, pangkal, belakang, tepi, sisi dan tengah. Mari kita lihat beberapa contoh ayat kata arah. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan melihat beberapa contoh ayat yang dibina daripada kata arah. Cuba murid teliti gambar ini. Gambar ini menunjukkan bola yang berada di atas meja. Contoh ayat yang boleh dibina ialah bola itu di atas meja. Kata arah mestilah didahului dengan kata sendi nama iaitu di. Kemudian diikuti dengan kata arah iaitu atas dan seterusnya diikuti dengan fasa nama iaitu meja. Contoh kata arah yang kedua ialah bawah. Cuba teliti gambar yang diberi. Gambar menunjukkan gambar buku. Kedudukan buku berada di bawah meja. Contoh ayat yang boleh dibina ialah buku itu di bawah meja. Ingat, kata arah haruslah didahului dengan kata sendi nama iaitu di dan juga diikuti oleh kata fasa nama iaitu meja di dalam ayat ini. Murid-murid, mari kita lihat contoh kata arah yang berikutnya iaitu dalam. Cuba lihat gambar yang diberi. Gambar menunjukkan seekor kucing yang berada di dalam kotak. Ayat yang boleh dibina ialah kucing itu masuk ke dalam kotak. Perkataan ke merupakan kata sendi nama yang mendahului kata arah, manakala kotak merupakan kata fasa nama yang diletakkan selepas kata arah. Cuba murid-murid teliti gambar yang seterusnya. Gambar menunjukkan gambar apple. Di manakah kedudukan gambar apple tersebut? Buah apple tersebut berada di hadapan kotak. Di merupakan kata sendi nama yang hadir sebelum kata arah. Hadapan pula merupakan kata arah yang menunjukkan kedudukan atau arah apple berada. Manakala kotak merupakan fasa nama yang hadir selepas kata arah. Jika tadi kita telah mempelajari konsep kata arah, jadi sekarang kita akan melihat dan mengenal pasti beberapa contoh kata arah yang terdapat dalam petikan. Murid-murid boleh merujuk kepada buku teks muka surat 59.
Mari kita baca petikan bersama-sama. Menjaga kebersihan almari baju. Yahya berdiri di hadapan almari bajunya. Almari itu di sebelah pintu. Dia hendak mengemas almari bajunya. Mula-mula, Yahya membuang habuk di belakang almari dengan penyapu bulu ayam. Kemudian, dia mengeluarkan semua pakaian dari dalam almarinya. Dia menyusun pakaian itu di atas katil. Katil itu letaknya di tepi almari. Apabila almari itu telah kosong, Yahya akan mengelap setiap tingkat dalam almari. Dia mengelap dari bahagian tempat kosong hinggalah ke bahagian tempat kosong. Dia juga mengelap bahagian tempat kosong. Apabila almarinya telah bersih, Yahya akan memasukkan pakaian ke dalam almari. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan mengenal pasti kata arah yang terdapat dalam petikan dan mengisi tempat kosong dengan kata arah yang sesuai. Mari kita teliti gambar pertama. Gambar pertama menunjukkan Yahya berdiri di hadapan almari bajunya. Kata arah bagi gambar ini ialah di hadapan. Gambar kedua, almari itu di sebelah pintu. Dia hendak mengemas almari bajunya. Di manakah kata arah bagi ayat ini? Kata arah bagi ayat ini ialah sebelah. Gambar ketiga. Gambar ketiga menunjukkan Yahya sedang mengeluarkan baju-baju dari dalam almarinya. Mula-mula, Yahya membuang habuk di belakang almari dengan penyapu bulu ayam. Kemudian, dia mengeluarkan semua pakaian dari dalam almarinya. Di manakah kata arah yang terdapat dalam ayat ini? Dalam ayat ini mengandungi dua kata arah, iaitu belakang dan dalam. Gambar seterusnya menunjukkan gambar pakaian di atas katil. Dia menyusun pakaian itu di atas katil. Katil itu letaknya di tepi almari. Gambar seterusnya menunjukkan Yahya sedang mengelap almari tersebut. Apabila almari itu telah kosong, Yahya akan mengelap setiap tingkap dalam almari. Dia mengelap dari bahagian tempat kosong hinggalah ke bahagian tempat kosong. Apakah jawapan yang paling sesuai bagi soalan dan tempat kosong ini? Cuba kita teliti gambar. Gambar menunjukkan Yahya sedang mengelap bahagian bawah. Jadi jawapan yang paling sesuai bagi tempat kosong ini ialah dia mengelap dari bahagian atas hinggalah ke bahagian bawah. Dia juga mengelap bahagian luar. Apabila almarinya telah bersih, Yahya akan memasukkan pakaian ke dalam almari. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid telah dapat mempelajari dan memahami tajuk pelajaran kita pada hari ini, iaitu kata arah. Antara beberapa perkara yang telah kita pelajari sebentar tadi ialah kita telah memahami konsep kata arah. Kita juga telah menyatakan beberapa contoh kata arah. Dan akhir sekali kita telah melengkapkan tempat kosong dengan kata arah yang sesuai. Murid-murid bolehlah menggunakan kata arah ini dalam kehidupan seharian murid-murid. Jumpa lagi semua. Bye!